Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kita kembali dengan satu lagi ulasan panas, satu lagi pendedahan baharu. Seperti yang kita tahu, tragedi Double Six adalah sebuah tragedi yang menjadi sebuah kenangan ataupun peristiwa hitam di Malaysia, khususnya rakyat di negeri Sabah pada ketika itu, di mana ini mengorbankan Ketua Menteri Sabah pada ketika itu dan juga beberapa pemimpin yang lain. Dan ini sudah pasti, perkara ini hampir 50 tahun, 47 tahun lamanya, menjadi sebuah persoalan yang besar, terutamanya kepada rakyat Sabah dan juga kepada keluarga mangsa yang terlibat. Jadi persoalan demi persoalan, dan semua orang, terutamanya rakyat di Sabah, berharap ada satu keputusan yang dapat membuatkan ramai orang berpuas hati menjawab persoalan ramai. Seperti yang kita tahu, pendedahan terkini tragedi Double Six, di mana Perdana Menteri ataupun kerajaan akan membuat pendedahan ataupun akan mendedahkan keputusan penuh setelah kes ini dinyah klasifikasikan. Dalam satu artikel dari Info Rakyat, tragedi Sabah Air, Kuli, dah naik pesawat tapi diajak turun timbalan Ketua Menteri Sabah. Ini cetus pertikaian netizen. Sudah pasti ramai yang sudah tahu tentang perkara ini, di mana Kuli ataupun Tengku Razali yang sudah naik di pesawat tersebut. Pesawat yang terhempas itu, Kuli sudah naik, namun sebelum berlepasnya pesawat itu, tiba-tiba beliau diajak turun oleh timbalan Ketua Menteri Sabah. Dan ini mencetuskan banyak persoalan dan pertikaian dari netizen. Oke, tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini dari Info Rakyat, tragedi Sabah Air, Kuli dah naik pesawat tetapi diajak turun timbalan Ketua Menteri Sabah. Pendedahan laporan akhir nahas pesawat Nomad milik Sabah Air dalam tragedi Double Six pada 1976 gagal menjawab dakwaan mengenai pemimpin yang sudah menaiki pesawat itu tetapi diajak turun pada saat akhir. Pensyarah Kanan Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah, UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong berkata, ia antara perkara yang masih menimbulkan pertanyaan dan spekulasi yang dikaitkan dengan tragedi berkenaan sebelum ini. Laporan itu tidak dapat menjawab cerita. Kononnya ada yang sudah menaiki pesawat tetapi diajak turun pada saat-saat akhir untuk pergi ke Kudat, bukan ke Kota Kinabalu. Cerita siapa duduk di depan atau sebelah sebelum turun, seolah-olah nampak sangat benar. Tetapi berdasarkan jumlah kerusi, penumpang pesawat mendedahkan ada kemusykilan terhadap cerita itu. Laporan berita mengenai nahas itu 47 tahun lalu, antara lain mendedahkan bahawa Menteri Kewangan ketika itu, Tengku Razali Hamzah, sepatutnya terbang bersama Ketua Menteri Sabah, Tun Fad Stephens, yang terkorban dalam nahas berkenaan, memandangkan mereka ada program di Kota Kinabalu pada malam hari kejadian, 6 Jun 1976. Kuli dikatakan sudah duduk di dalam pesawat malang itu di Labuan, tetapi diajak turun pada saat akhir oleh Ketua Timbalan Ketua Menteri Sabah pada masa itu, Tan Sri Haris Saleh, untuk menaiki pesawat lain ke Kudat bagi menghadiri satu program di sana sebelum terbang semula ke Kota Kinabalu. Pendedahan itu menimbulkan prasangka dan spekulasi yang dikaitkan dengan dakwaan berlaku unsur sabotaj yang menyebabkan pesawat terbabit terhempas di laut berdekatan pantai Kampung Sembulan ketika menghampiri landasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA pada petang 6 Jun 1976. Rumusan laporan akhir yang dikeluarkan Kementerian Pengangkutan bagaimanapun menjelaskan tiada sebarang unsur sabotaj, letupan atau kebakaran yang dikaitkan
dengan nahas pesawat buatan Australia itu. Bagaimanapun, Kwok Tiong berkata, beberapa spekulasi lain terjawab melalui pendedahan laporan akhir itu, sekaligus membuktikan apa yang didakwa sebelum ini hanyalah fitnah atau cerita rekaan. Katanya, ia termasuk dakwaan kononnya, pesawat terbabit ia lebih muatan kerana dinaiki 11 penumpang termasuk juru terbang, berbanding jumlah tempat duduk yang kurang daripada itu. Sudah pasti, laporan akhir itu mampu menjawab sebahagian daripada spekulasi yang ternyata hanyalah fitnah atau cerita yang direka-reka sahaja. Jadi tuan-tuan dan semua, itu adalah pendedahan terkini berkaitan dengan tragedi Sabah Akhirnya kuli dedah sudah naik pesawat tetapi diajak turun timbalan Ketua Menteri Sabah pada ketika itu. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info padu info hangat, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini kita digemparkan dengan satu lagi pendedahan yang sangat panas dari SPRM. Sebelum ini kita mendengar setiausaha sulit pegawai di dalam Kementerian Sumber Manusia dan menterinya yaitu V. Sivakumar yang ditangkap. Dan kita juga mendengar Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar sendiri dipanggil oleh SPRM. Hari ini pula, tuan-tuan dan puan-puan, kita mendengar satu lagi pendedahan terkini dari SPRM yang amat panas, luar biasa, mengejutkan ramai. SPRM geledah pejabat kediaman Sivakumar. Ini pasti satu kejutan besar kepada kerajaan dan mungkin kepada semua ahli politik pemimpin di Malaysia. Dalam satu artikel dari Astra Awani, SPRM geledah pejabat kediaman Sivakumar. Suruhanjaya SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia, menggeledah pejabat dan kediaman Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar pada Ahad bagi melengkapkan siasatan berhubung dakwaan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan meneruskan kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Difahamkan penggeledahan terbabit bagi menjejaki wang yang didakwa diperolehi Sivakumar. SPRM menggeledah pejabat dan kediaman Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar pada Ahad lepas bagi melengkapkan satu siasatan yang panas yang juga adalah berhubung dakwaan menerima wang bernilai jutaan ringgit menerusi orang tengah sebagai jaminan meneruskan kontrak kerajaan terhadap individu tertentu. Kalau benar Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar ini dapat dibuktikan bersalah, bagaimana pula dengan status beliau sebagai menteri di dalam kabinet kerajaan berpaduan dan juga sebagai ahli parlimen? Menurut sumber, penggeledahan itu dilakukan SPRM, sebaik saja keterangan menteri itu diambil pada hari yang sama bagi mendapatkan bukti. Sivakumar telah dipanggil SPRM pada Ahad untuk bantu siasatan susulan siasatan terhadap seorang pegawai tugas-tugas khas dan penahanan setiausaha sulitnya minggu lalu. Kehadiran Sivakumar di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi menjelaskan dakwaan bahawa beliau telah menerima wang secara tunai oleh seorang ahli perniagaan yang juga ditahan SPRM bersama dua pegawai kanannya. Ahli perniagaan dipercayai membuat public relation mewakili Sivakumar untuk meminta wang kepada individu tertentu yang menjalankan projek kerajaan di kementerian itu sebagai jaminan agar mereka dapat meneruskan projek dilaksanakan selain menjanjikan akan diberikan projek lain selepas itu. Tambah sumber, perbuatan yang dilakukan ahli perniagaan itu disyaki berada di bawah pengetahuan kedua-dua pegawai Sivakumar yang dikatakan pernah menyaksikan pemberian wang itu. Wang berkenaan disyaki dibayar secara tunai sebelum kesemua wang itu didakwa akan diserahkan kepada Sivakumar, ujarnya. Jelasnya, Sivakumar bagaimanapun dibebaskan setelah keterangannya direkod lewat petang Ahad. Pada 14 April, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki mengesahkan setiausaha sulit kepada Sivakumar ditahan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa penahanan beberapa pegawai Sivakumar
adalah keputusan SPRM untuk bertindak terhadap sesiapa saja jika ada asasnya. Jadi saudara-saudara, ini satu kejutan besar daripada SPRM. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih padu, lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.